Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khariwaddin Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah pertusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Fumio Kishida atas pelantikannya semula sebagai Perdana Menteri Jepun berikutan dengan kemenangannya dalam pilihan raya umum yang ke-49 pada 31 hari bulan Oktober 2021. Satu kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmatullah. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media yang berlangsung petang kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan itu turut disertai oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kedah, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua. Kes tersebut ialah seorang perempuan berumur 74 tahun. Beliau telah mengalami beberapa masalah kesihatan dan tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan oleh COVID-19. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes berkenan. Semoga roh kes dicucur rahmat dan ditempatkan bersama para soleh. Sementara itu, 57 kes baru jangkitan COVID-19 disahkan kemarin yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 13,962 orang. Terdapat 19 tambahan kes-kes baru kepada 8 kluster aktif yang sedia ada yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 2 kluster baru yang telah dikesan yang melibatkan 21 kes. Kedua-dua kluster baru ini iaitu kluster Sunli Mantiri Staff House dan kluster LSL Lugu Staff House adalah kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. Sebagaimana yang tertera di skrin sekarang, 6 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 172 kluster. Manakala terdapat 17 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 106 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 13,114 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 753 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 7 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dengan satu daripadanya juga memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 2 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 4,326 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 544,282 ujian. Pada sidang media yang sama, Menteri Kesihatan juga mengongsikan 85.1% daripada jumlah penduduk negara telah menerima 1 dos vaksin COVID-19, manakala 67.1% daripada jumlah penduduk negara telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19. Dalam pada itu, bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang tidak lagi bersekolah di sekolah-sekolah di bawah kawalan Kementerian Pendidikan dan berhajat untuk mendapatkan vaksin COVID-19, mereka boleh membuat tempahan vaksinasi melalui aplikasi Blue Health bermula 19 November 2021 atau hadir secara walk-in di pusat vaksinasi stadium tertutup bermula 20 November 2021. Tempahan Blue Health dan walk-in tersebut juga akan dibukakan bagi remaja yang telah tidak dapat hadir ke pusat vaksinasi semasa program vaksinasi dijalankan daripada 8 hingga 19 November disebabkan perkara-perkara
seperti sedang menjalani pengasingan diri atau perintah kuarantin. Manakala bagi penuntut yang berkeperluan khas, pihak Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Kementerian Pendidikan telah mengaturkan perjanjian mereka di beberapa buah pusat vaksinasi di mana mereka diberikan keutamaan special lane atau laluan khas bagi penuntut-penuntut tersebut. Bagi penuntut yang menghidap penyakit yang berat dan tidak dapat menghadiri pusat vaksinasi pula, pihak Kementerian Kesihatan akan mengaturkan perkhidmatan vaksinasi yang dijalankan di satu masa dan tempat khas atau di rumah masing-masing pada tarikh yang sesuai yang akan dimaklumkan nanti. Bagi operasi pulih yang dijalankan dari jam 8 malam hingga 4 pagi, sebanyak 9 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana 8 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Negara Brunei Darussalam menyerahkan kedudukan pengerusi mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN ADMM kepada Kerajaan Kemboja sebagai pengerusi ADMM bagi tahun 2022. Semasa majlis penyerahan yang diadakan secara dalam talian petang kemarin, Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi ADMM 2021 menekankan kembali titah ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan di Pertuan Negara Brunei Darussalam semasa sidang kemuncak ASEAN ke-38 dan ke-39 serta sidang kemuncak berkaitan serta penyerahan pengerusi ASEAN bahawa pembinaan komuniti ASEAN menjadi satu proses yang berterusan. Justru adalah penting bagi ASEAN untuk terus komited dalam mengukuhkan multilateralisme dan rangka kerja kerjasama serantau yang kukuh untuk meraih kemajuan yang bermakna untuk masa hadapan. Menteri Pertahanan kedua juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas sokongan yang diberikan oleh Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN dalam memastikan kejayaan semua mesyuarat pertahanan ASEAN. Dalam ucapan selaku pengerusi ADMM bagi tahun 2022, Jeneral Samdech Piche Senatiban, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Nasional Kerajaan Kemboja merakamkan ucapan tahniah kepada negara Brunei Darussalam atas kejayaan sebagai pengerusi ADMM dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan. Terdahulu diadakan mesyuarat retreat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN ADMM, mesyuarat tidak rasmi Menteri Pertahanan ASEAN Republik Korea dan mesyuarat tidak rasmi Menteri Pertahanan ASEAN Australia. Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua ketika mempengerusikan mesyuarat retreat ADMM menjelaskan bahawa mesyuarat itu merupakan landasan penting dalam pembangunan keselamatan ASEAN bagi memudah cara dialog terbuka dan membina mengenai isu keselamatan serantau di peringkat menteri. Semasa retreat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN dan Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Lim Jock Hoi, Setiausaha Agung ASEAN, mengimbas semula kemajuan dan perkembangan ADMM sejak penubuhannya pada tahun 2006 dan seterusnya membincangkan penglibatan sektor pertahanan bagi tahun ini. Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN juga mengongsikan pandangan dan perspektif masing-masing mengenai arah tuju masa depan ADMM termasuk prospek kerjasama ADMM dalam pelbagai badan sektoral ASEAN dan tonggak komuniti ASEAN. Kerjasama antara ASEAN dan Republik Korea dalam isu-isu keselamatan bukan tradisional seperti keselamatan maritim, bantuan bencana alam, keselamatan siber dan operasi pengaman dibincangkan semasa mesyuarat tidak rasmi Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN dan Republik Korea. Diadakan secara dalam talian, mesyuarat dipengerusikan bersama oleh Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN ADMM tahun 2021 dan Tuan Yang Terutama Soh Wok, Menteri Pertahanan Negara Republik Korea. Menteri Pertahanan Negara Republik Korea juga mengongsikan pelan tindakan bagi kerjasama pertahanan di antara Republik Korea dan ASEAN yang turut dialu-alukan oleh Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN. Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN dan wakil masing-masing menyatakan penghargaan mereka kepada Republik Korea atas komitmen yang utuh dalam platform ADMM Plus,
khususnya dalam mempengerusikan kumpulan kerja pakar ADMM Plus bersama Malaysia mengenai keselamatan siber bagi kitaran semasa tahun 2021-2023. Sementara itu, semasa mesyuarat tidak rasmi Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN, ADMM dan Australia, jemaah menteri mengalu-alukan pengumuman Australia untuk menyertai mekanisme ASEAN Direct Communications Infrastructure ADI yang telah diperkenalkan oleh negara Brunei Darussalam semasa mempengerusikan ASEAN pada tahun 2013. Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN dan wakil masing-masing turut menghargai komitmen Australia di dalam platform ADMM Plus, khususnya pengurusian bersama Australia dengan negara Brunei Darussalam dalam kumpulan kerja pakar ADMM Plus mengenai perubatan tentera bagi kitaran semasa tahun 2021-2023. Mesyuarat ini dipengerusikan bersama oleh Yang Berhormat Bin Datu Lalu Raja Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua, dan The Honourable Peter Dutton, MP, Menteri Pertahanan Australia. Dalam meningkatkan aspirasi iklim, negara Brunei Darussalam bergerak menuju sifar pencemaran menjelang tahun 2050 yang akan dipacu oleh peralihan tenaga dan pemeliharaan hutan. Bagaimanapun jelas, Menteri Pembangunan selaku pengerusi bersama Majlis Kebangsaan Negara Brunei Darussalam mengenai perubahan iklim berkata, ia bukanlah tugas yang mudah bagi negara tetapi ia sangat bersesuaian. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar menjelaskan perkara tersebut ketika mewakili kerajaan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Ini Pertuan Negara Brunei Darussalam pada sesi peringkat tinggi Persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai perubahan iklim sesi ke-26 COP26. We have done this for almost a decade and we will continue to maintain it, and this time around we will be unlocking huge opportunities for green growth and green jobs. Our country only contribute to about 0.025% of the global greenhouse emission, but we believe with our small action we make a huge positive difference. Negara Brunei Darussalam menyokong deklarasi para pemimpin Glasgow mengenai penggunaan hutan dan tanah dan kenyataan peralihan arang batu global kepada tenaga bersih. Penghargaan terhadap perkembangan sukan dalam pembangunan mampan dan keamanan antara yang dibincangkan semasa mesyuarat para pegawai kanan Commonwealth mengenai sukan bagi pembangunan dan keamanan SOM-SDP yang diadakan secara maya baru-baru ini. Mesyuarat turut bertukar pandangan mengenai usaha kolektif Commonwealth ke arah nilai nyata sukan dalam tadbir urus, integriti dan perlindungan hak asasi manusia, terutama sekali dalam konteks kecemasan kesihatan global akibat COVID-19. Menyertai mesyuarat Pengirian Muhammad Amir Rizal bin Pengirian Haji Mahmud Setiausaha Tetap Pentadbiran Kewangan dan Estet Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Tema mesyuarat meningkatkan pelaksanaan dasar sukan utama bagi pembangunan dan keamanan SDP untuk mencapai matlamat pembangunan mampan. Mesyuarat dipengerusikan oleh Tuan Len Robinson, Ketua Pembangunan Dasar Sosial, Ekonomi, Belia dan Lembaga Pengarah Pembangunan Mampan. COVID Holding Area Tutong atau CHAT Sofri Bolkiah dibahagikan kepada 3 zon dalam memastikan pusat pengasingan berkenaan beroperasi dengan lancar. Lieutenant Colonel Muhammad Aiman Shazwi bin Abdul Rahim, Site Commander CHAT Sofri Bolkiah berkata, pusat tersebut dikawal dengan rapi dan mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan bagi menjaga kebajikan serta kesejahteraan para pesakit, petugas perubatan, keselamatan dan sukarelawan. Tambahnya terdapat 3 zon yang ada di CHAT Sofri Bolkiah iaitu Green Zone, Yellow Zone dan Red Zone. Untuk Green Zone sahaja ada kaki tangan daripada Angkatan Bersenjata Negara Brunei dan juga sukarelawan-sukarelawan daripada dari agensi luar. Penugasan di Green Zone ini adalah 24 jam tapi mostly diorang ni on the shift basis. And then ada rutin on the Red Zone juga akan membuat penerimaan pesakit-pesakit dari luar. Other than that, daily routine di dalam Red Zone ini kami ada membuat swab
swab to the patient. So every patient akan di swab test lah. Khidmat para sukarelawan tidak dinafikan banyak membantu pihak kerajaan terutama Kementerian Kesihatan dalam sama-sama membendung penularan COVID-19 pada masa ini. Support team di sini kami ditugaskan into different tasks lah. Di sini kami ada logistik, call center, and also di bahagian donation, and also runner and securities. Jadi every sukarelawan itu akan dibagi-bagi into teams lah. 4 delegasi belia mewakili ekonomi negara Brunei Darussalam bagi menghadiri APEC Voices of the Future 2021 yang dihoskan secara maya oleh New Zealand dari 13 Oktober hingga 10 November 2021. Mereka ialah Muhammad Nasrullah bin Awang Haji Puzian dari Politeknik Brunei, Lim Ziliang dari Maktab Sains Paduka Sri Begawan Sultan, Nur Alisa Madihah binti Sopian dari Kolej Perniagaan Laksmana dan Syairah Rafaia dari Universiti Brunei Darussalam. Delegasi negara diketuai oleh Yang Berhormat Dayak Khairunisa binti Awang Haji Ash'ari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku Yang di-Pertua Majlis Belia Brunei. APEC Voices of the Future ialah acara belia tahunan yang menghimpunkan golongan muda dari seluruh rantau APEC untuk membincangkan isu-isu besar dan didengari suara mereka. Acara utama berakhir dengan penyerahan rasmi deklarasi belia kepada Puan Yang Terutama Jacinda Ardern, Perdana Menteri New Zealand, diikuti dengan sesi interaktif dengan Perdana Menteri selepas itu. Dalam usaha membantu Kementerian Pendidikan bagi menyediakan peralatan kepada para penuntut yang dikenal pasti bagi meneruskan pembelajaran di rumah semasa tempoh pandemik ini, Bank Baiduri telah menyumbangkan komputer riba dan kelengkapan baharu untuk kempen sumbangan peranti. Sumbangan 100 unit komputer riba berkenaan diterima oleh Awang Muhammad Nurilham bin Haji Jais, Pengarah Pendidikan Kurikulum yang disampaikan oleh Pengiran Azalin bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Pembangunan Perniagaan Bank Baiduri. Program Keusahawanan Belia China ASEAN atau China ASEAN Youth Entrepreneurship yang diadakan secara maya menghimpunkan 80 belia terdiri dalam kalangan pengusaha belia dari negara-negara ASEAN. Program yang diadakan selama 3 hari bermula 8 November lalu bertema Seize the Developing Opportunities and Work Together for a Shared Future, All China Youth Federation dengan kerjasama China Youth Daily, China Guangxi International Youth Exchange Institute, KAB National Promotion Office. Negara Brunei Darussalam melalui unit antarabangsa dan serantau bahagian belia Jabatan Belia dan Sukan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan telah menghantar 15 peserta menyertai program tersebut yang diadakan secara maya di rumah masing-masing dan sebahagiannya di Dewan Musyawarah Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Sepanjang program, mereka diberikan penerangan mengenai perkembangan, strategi dan analisis dalam perniagaan, kaedah penambahbaikan produk-produk perniagaan untuk disesuaikan kepada generasi masa kini serta perkongsian ilmu keusahawanan melalui cloud lectures secara maya. Mereka juga didedahkan tentang kebudayaan dan sumbangan China kepada negara-negara anggota ASEAN dari segi pembangunan dan perkembangan perekonomian.